Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang diberkati, bulan Ramadan, yang mana kita telah sampai pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana adalah menjadi suatu kebiasaan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sunnah untuk baginda beriktikaf pada malam-malam di bulan Ramadan ini. Jadi dalam amalan iktikaf pada penghujung 10 akhir itu begitu ditekankan untuk kita mencari malam yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Ya. Ini antara malam-malam bulan Ramadan terdapat satu malam yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Lailatul Qadar. Ia adalah sebuah malam yang diberkati dan merupakan suatu malam yang penuh dengan kebaikan, kesejahteraan. Yang mana dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahu tentang malam Lailatul Qadar itu lebih afdal daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni adalah bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Ya, bayangkan kalau kita dapat hidup selama 83 tahun 4 bulan, kita penuhkan dengan amalan ibadat, siang berpuasa, malam dengan qiyam beribadat, ya. Namun ganjaran malam Lailatul Qadar itu, apabila seseorang itu beribadat pada malam Al-Qadar itu, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan ianya adalah lebih baik daripada amalan yang dilakukan 1000 bulan itu. Jadi bertuah kalau kita dapat dikurniakan taufik untuk beribadat pada malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi sesiapa yang dapat beribadat pada malam tersebut seolah-olah dia telah menghabiskan masa selama 83 tahun 4 bulan lebih dalam keadaan beribadat. Bayangkan, mampukah kita kalau dalam usia yang 60 tahun ni pun kita beribadat pun hanya sebahagian daripada 24 jam. Bayangkanlah kalau kita ni Allah Subhanahu wa taala beri peluang hidup sampai 84 tahun.
ya, dan kita penuhkan dengan amalan ibadat, ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan amalan pada satu malam Lailatul Qadar itu adalah lebih afdal, lebih baik, ya, lebih berkebaikan berbanding dengan amalan yang dilakukan selama 1000 bulan tersebut. Jadi keadaan yang lebih itu pun kita tak tahu berapa banyak lebihnya yang Allah Ta'ala lebihkan, ya? Berapa bulan lebih ke, berapa tahun lebih ke, ya? Daripada 1000 bulan itu. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mana lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan itu. Jadi pada hakikatnya ini adalah satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang tahu menghargainya, maka mereka akan berlumba-lumba, ya, untuk meraih ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi Lailatul Qadar adalah merupakan satu hadiah yang Allah Taala kurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ternilai, ya, tak dapat kita bandingkan dengan ganjaran amalan ibadat kita, ya, walaupun sepanjang hayat kita. Jadi ada dinyatakan dalam sebuah hadis yang dinukilkan di dalam kitab Durrul Mansur yang diriwayatkan oleh Hadrat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya Lailatul Qadar hanya diberikan Allah kepada umatku saja. Jadi hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kelebihan fadilat malam Lailatul Qadar itu, ya. Kerana umat-umat sebelum ini tidak mendapatnya. Jadi terdapat banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan malam Lailatul Qadar itu, ya, malam Al-Qadar itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah hadis ada diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan umur umat-umat yang terdahulu. Begitu panjang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Sedangkan umur umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hanya dalam lingkungan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jadi dengan kadar yang lebih pendek berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Ya. Bayangkan kalau Nabi Nuh alaihi salam menjalankan usaha dakwah siang dan malam selama 950 tahun. Ya. Sebelum dia mendapat nubuat itu, berapa puluh tahun pula dia hidup. Ya. Bayangkan hampir 1000 tahun. Jadi bayangkanlah umat-umat terdahulu ni, mereka diberikan umur yang panjang. Jadi mereka mempunyai lebih tempoh masa untuk mereka melakukan amalan ibadat kepada Allah. Ya. Bayangkan orang-orang yang beribadat selama 900 tahun dengan kita yang beribadat baru 9 tahun baru dapat hidayat. Macam mana kita nak bandingkan? Itu orang dulu 900 tahun beribadat. Kita hari ini baru 9 tahun dapat hidayat. Itu pun kejap-kejap tertinggal, terculas, macam-macam keadaan kita. Jadi tak sempurna amalan ibadat kita kalau nak dibandingkan dengan orang-orang umat-umat yang terdahulu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan tentang gambaran umur umat-umat yang terdahulu. Jadi adalah jadi satu kesukaran ataupun mustahil untuk umat baginda Nabi ini, untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandingi amalan umat-umat terdahulu ini, sangat mustahil. Ya, macam mana kita nak bandingkan amalan umat ni yang 60 tahun, 70 tahun je dengan umur umat-umat terdahulu beratus-ratus tahun. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan sebuah malam yang dinamakan Al-Qadar, ya, untuk mengimbangi
kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mendapat tahu tentang keadaan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya, usia mereka berbanding dengan umatnya yang pendek-pendek umurnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan malam Al-Qadar. Jadi sesiapa yang dapat bertuah memperolehi malam tersebut 10 kali sahaja dalam hidupnya pun, dan menghabiskan malam itu dengan beribadat, maka seolah-olah dia telah menghabiskan masa lebih daripada 830 tahun. Kalau kita dapat dalam masa dia, sebab setahun sekali saja ada peluang malam Lailatul Qadar. Jadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat baginda, semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu, dah mulalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan amalan, pada 10 malam yang akhir tu Nabi akan lebih bergiat dalam amalan ibadat tu, sehingga Nabi SAW akan ikat kain ketat-ketat, baginda akan sibukkan dengan beribadat, beriktikaf, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar. Jadi kalau seorang yang dikurniakan satu malam Lailatul Qadar tu, ganjarannya seolah-olah dia beribadat 83 tahun 4 bulan. Jadi lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan, itu 1000 bulan. Jadi kalau 10 tahun kita dapat istiqamah, tiap-tiap tahun kita usaha bergiat dalam mencari Lailatul Qadar, maka bayangkanlah, maka seolah-olah kita telah menghabiskan masa kita dengan tempoh masa 833 tahun 4 bulan, dalam amalan ibadat. Ganjaran pahala lebih baik daripada itu. Jadi dapat diketahui juga daripada setengah-setengah riwayat yang lain bahawa baginda Nabi SAW telah menyebut tentang seorang daripada kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan masa ibadatnya itu, telah menghabiskan masa selama 1000 bulan dalam berjihad kepada Allah Subhanahu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan kepada para sahabat tentang seorang daripada Nabi daripada kalangan Bani Israel yang telah berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, dalam menyampaikan dakwah, berjihad di jalan Allah. Jadi mendengarkan hal keadaan itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah jadi agak cemburu. Macam mana kita nak bertanding dengan umat yang terdahulu? Kita berjihad hanya beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, nak bandingkan dengan orang yang terdahulu berjihad sehingga 1000 bulan. Jadi para sahabat telah menjadi agak cemburu. Maka untuk mengatasinya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang diberikan kurniaan untuk beribadah pada malam tersebut, maka ganjaran pahalanya melebihi ganjaran pahala beribadat selama 1000 bulan. Dan ada dinyatakan dalam satu riwayat yang lain bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut mengenai 4 orang Nabi, iaitu Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Hizqil alaihi salam, dan Nabi Yusha alaihi salam, yang mana masing-masing para anbiya ini telah beribadat selama 80 tahun, dan tidak menderhakai Allah Subhanahu wa taala walau sekelip mata pun. Jadi perkara ini juga menjadi satu perkara yang takjub pada para sahabat, kehairanan macam mana 80 tahun boleh beribadat dengan sepenuh tawajuh. Maka lalu Sayyidina Jibril alaihi salam pun datang dan memperdengarkan surah Al-Qadar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi selain daripada itu ada banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menceritakan tentang malam Al-Qadar. Ini sebab turunnya surah Al-Qadar ini. Jadi dalam riwayat-riwayat tersebut seolah-olahnya berlaku perselisihan, ya? Namun ianya mungkin berlaku disebabkan pada masa yang sama itu kejadian-kejadian tersebut berlaku. Ini ataupun Khabaran itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW berkenaan fadilat malam Al-Qadar itu. Kemudian barulah ayat Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bagi menyatakan tentang fadilat kelebihan malam yang Allah Taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka bolehlah kita kaitkan, ya, semua khabaran yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW tentang fadilat malam Al-Qadar tersebut, ya. Namun walau apa juga dia punya sebab nuzul turun ayat itu pun, ianya tetap nak menyatakan tentang kemuliaan malam Al-Qadar tersebut yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kurniaan yang sangat besar, ya, yang tidak dikurniakan kepada umat-umat yang terdahulu. Bayangkan kalau umat terdahulu dapat fadilat malam Al-Qadar, ini adalah umur mereka 1000 tahun, beratus-ratus tahun, ya. Kalau 100 tahun dia dapat malam Al-Qadar tu, masya-Allah, ganjaran pahala dia, ya. 1000 bulan kali 100 tahun, kira sendirilah, ya. Jadi malam tersebut Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, hanya dengan kelebihan satu malam tersebut dapat menandingi ganjaran beribadat selama 1000 bulan yang bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita, ya, untuk mencari satu malam tersebut itu pun masih tidak ada kemampuan, maka di manakah, ya, keadaan kita? Kita doalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan bulan Ramadan yang mulia ini mengurniakan kita kemampuan taufik untuk meningkatkan amalan ibadah kita pada 10 malam yang akhir ni. Hari ini dah dia ke-20, ya, hari yang ke-20, maknanya malam ni, malam nantilah, malam nanti dah masuk malam yang ke-21 daripada bulan Ramadan, ya. Dan dalam menentukan malam Al-Qadar itu juga ada banyak riwayat-riwayat daripada baginda Nabi SAW dalam nak mensabitkan malam yang manakah di antara 10 malam yang akhir itu, ya. Ada dinyatakan bahawa malam-malam yang ganjil, ya, maknanya Rasulullah SAW tekankan pada malam-malam yang ganjil. Jadi pada malam yang ke-21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27 dan malam yang ke-29, ya. Jadi itu antara isyarat-isyarat yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah SAW supaya kita lebih menggiatkan diri kita, meningkatkan amalan ibadah kita. Jadi kita sepatutnya berasa cemburu dengan orang-orang yang terdahulu, ya, macam mana para sahabat merasa cemburu dengan amalan-amalan umat-umat terdahulu, ya, dapat beribadah selama 80 tahun, dapat berjihad selama 1000 bulan, ya, tidak menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun, ya. Sedangkan kita nak dibandingkan dengan umur-umur umat terdahulu, umur kita sangat pendek, singkat,
tambah pula dengan ancaman macam-macam jenis penyakit sekarang ni, kita tak tahu bila akan tamat riwayat hidup kita. Jadi orang-orang yang terdahulu daripada kita, bukan kita kata para umat yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu daripada kita, ini para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para masyayikh, para ahlullah, para alim ulama, orang-orang salihin, mereka sentiasa menghabiskan malam-malam dalam bulan Ramadan ini, khasnya pada akhir 10 yang akhir ini, dengan amalan ibadah, mempertingkatkan amalan ibadah, beriktikaf, menumpukan tawajuh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mencari malam al-qadar. Ada setengah tu para ahlullah tu daripada semenjak akil baligh lagi mereka dah sentiasa istiqamah dengan amalan tersebut sehinggalah akhir hayat mereka. Bayangkan. Jadi kita ni, orang kata akil balik kita tak ke mana lagi, Jadi walau bagaimanapun, dalam menentukan malam Lailatul Qadar itu tetap ada perbezaan pendapat, perselisihan pendapat, Jadi kalau nak dikirakan tentang perselisihan pendapat dalam menentukan malam Al-Qadar itu, ada banyak, ada banyak qaul-qaul, pendapat-pendapat, hampir mencecah lebih dekat hampir mencecah 50 pendapat, Jadi ada yang mengatakan pada malam yang ganjil, ada ini dalam menentukan yang ganjil itu pula pada malam yang bagaimana, yang keberapa, Jadi kalau kita nak mengkaji semua pendapat-pendapat tu memang sukarlah, Hanya pendapat-pendapat yang masyhur saja yang dapat kita ketengahkan kepada umat, supaya kita dapat beramal, mudah untuk kita meraih fadilat malam Al-Qadar tersebut. Jadi antara kelebihan malam tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam firman-Nya, dan apa yang dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis, dalam banyak riwayat-riwayat, dalam berbagai bentuk yang sebahagiannya menyatakan tentang khasiat keadaan malam Al-Qadar itu, bagaimana tanda-tanda dia, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini barang siapa yang mendirikan malam Al-Qadar, ini pada malam Al-Qadar itu dia berdiri beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berjaga, menghabiskan masa dia pada malam hari itu dengan melakukan amalan ibadat, solat, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, Maka apabila dilakukan amalan tersebut pada malam Al-Qadar itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keampunan atas segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ini apabila seseorang itu beribadat pada malam Al-Qadar itu dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkannya, akan diampunkan baginya apa yang telah dilakukannya daripada dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itu antara fadilat seseorang itu apabila dia dapat beribadah pada malam Al-Qadar. Dan sebuah hadis daripada Hadrat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga berkata bahawa Anas bin Malik, sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala dakhala Ramadan
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. Bahawa apabila telah masuk bulan Ramadan, lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang terlepas daripadanya, maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan, dan tidaklah terlepas daripada kebaikannya kecuali dia yang benar-benar rugi. Jadi maknanya kebaikan yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada malam Al-Qadar itu, ya, sepatutnya diraih oleh setiap umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan seorang pun terlepas. Kalau siapa terlepas malam Al-Qadar itu, jadi walau sekali dalam hidupnya ni, hanya dia benar-benar rugi. Mana kalau sekali pun dia tak pernah beribadah pada malam Al-Qadar, tak pernah berusaha nak mendapatkan malam Al-Qadar, ya, tak pernah berusaha nak iktikaf, ya, mencari malam Al-Qadar, maka dia benar-benar rugi. Allah Subhanahu Wa Taala pun tak akan kurniakan kepada dia taufik untuk beribadat pada malam tersebut, ya. Tapi kalau kita benar-benar beriman dengan pemurnian Allah ni benda ni kena beriman dulu, ya. Beriman tu maknanya kita yakin, percaya bahawa ini adalah satu kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berdasarkan firman Allah, sabdaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kurniaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau kita dapat penuhkan masa kita sepanjang hayat hidup kita dengan beribadah di siang hari, berpuasa di malam hari, beribadah, bersolat, berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Mampukah kita menghabiskan seluruh masa kita 24 jam dengan amalan ibadah? Sepanjang hari, sepanjang masa, selama 80 tahun. Takkan mampunya kita, ya. Namun kebaikan yang Allah kurniakan kepada umat ini hanya dengan satu malam tersebut. Siapa yang memperolehnya, maka dia memperoleh kebaikan yang sebesar-besar, ya. Kalau siapa yang terlepas malam tersebut, maka dialah yang paling rugi sekali, yang benar-benar rugi sekali, ya. Jadi kan itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kena menghargai kurniaan Allah Ta'ala ni, ya. Sebab umat-umat terdahulu tak dapat kurniaan ni, malam Al-Qadar ni, ya. Kita malam-malam kita boleh habiskan dengan sepanjang malam tu kadang tunggu menghadap televisyen nak tengok bola ni, perlawanan Manchester United lawan dengan Liverpool. Liverpool lawan Manchester United. Kita boleh berjaga tu. Kita boleh lapangkan masa kita walaupun tengah malam tu, ya. Jadi apakah sukarnya untuk kita berjaga pada malam hari, pada 10 malam-malam yang akhir tu, ya. Kita berazam insya-Allah, semua boleh insya-Allah. Kita azam insya-Allah, ya. 10 hari yang akhir ni adalah untuk kita mempertingkatkan amalan ibadah kita, ya. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita, ya. Tak tahulah malam yang ke-21 ke. Kalau malam 21 malam ni lah kena bersiap saja. Kalau boleh iktikaf tu dalam masjid. Tuan Nazir bagi peluang ahli qaryah nak beriktikaf 10 malam yang akhir ni kan, sebab itu adalah sunnah bagi Rasulullah SAW. Tapi masing-masing kena bawa tutur masing-masing lah, ya. Bawa tutur. Kalau di Pakistan tu, di dalam masjid memang bulan Ramadan tu, di pihak masjid tu akan buat pengurusan, mana dibuat kemah-kemah dalam kawasan masjid tu, ya, mana bahagian belakang lah untuk orang-orang beriktikaf. Dan itu kena booking siap-siap sebelum Ramadan lagi, dah kena booking dah. Sehinggalah ke akhir Ramadan. Jadi begitu meriah pada sebahagian negara-negara Islam, ya. Mereka meraihkan
malam-malam Ramadan itu khasnya 10 akhir Ramadan itu dengan amalan i'tikaf. Kerana ia merupakan satu sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita azam insya-Allah ya. Jadi sebuah hadis lagi daripada Hadrat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah Jibril alaihi salam bersama satu kumpulan para malaikat memohon rahmat ke atas setiap hamba Allah yang sedang berdiri atau duduk mengingati Allah. Dan apabila tiba hari raya Aidil Fitri, Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan mereka kepada para malaikatnya. Dia berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya? Maka malaikat berkata, wahai Tuhanku, balasannya ialah upahnya diberikan dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wahai malaikatku, hamba-hambaku lelaki dan perempuan yang telah menyempurnakan perintahku ke atas mereka, kemudian mereka keluar sambil melaungkan doa, maka demi kemuliaan dan kehebatanku, kemurahan dan ketinggianku, dan demi kedudukanku, pasti aku menerima doa-doa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pulanglah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu dan telah kutukarkan segala keburukan kamu kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, lalu mereka pun pulang dalam keadaan telah diampuni. Jadi hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'bul Iman, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Mishkat. Jadi daripada hadis ini dinyatakan bahawa apabila malam Al-Qadar itu, turunlah malaikat Jibril alaihi salam bersama satu kumpulan para malaikat. Jadi daripada sini menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Qadar itu, selepas dinyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, dan Allah Ta'ala bertanya, apakah kamu tahu apa itu malam Al-Qadar? Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa malam Al-Qadar itu fadilatnya, kelebihannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana pada malam tersebut tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan ruh. Jadi tentang malaikat dan ruh ni terdapat berbagai-bagai penafsiran. Ya. Jadi malaikat-malaikat ni turun kenapa? Ya. Bersama dengan ar-ruh ni dimaksudkan di sini tentang ar-ruh ni dapat penafsiran daripada ulama-ulama mufassirin, ya. Antara pendapat yang masyhur, ar-ruh itu bermaksud Hadrat Jibril alaihi salam, ya. Kerana sabit dengan hadis yang saya bacakan tadi bahawa apabila malam Al-Qadar itu, malaikat Jibril akan bersama dengan sekumpulan para malaikat, ya. Mereka akan memohon rahmat, ya, ke atas setiap hamba-hamba Allah yang sedang beribadat, giat beribadat dalam keadaan berdiri ke, duduk ke, ataupun mengingati Allah sambil berbaring ke, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kelebihan pada malam tersebut, ya. Mana hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam tersebut akan mendapat satu lagi keistimewaan, iaitu doa-doa daripada para malaikat. Nampak? Malaikat-malaikat ni tak ada buat dosa. Doa-doa mereka tu lebih makbul nak dibandingkan dengan doa kita yang banyak dosa ni, ya. Jadi Allamah Razi rahmatullah alaih ada menuliskan bahawa pada permulaannya apabila para malaikat melihat penciptaan manusia ni, mereka telah meluahkan kebencian ataupun rasa yang tak puas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, apabila mula Allah Ta'ala ciptakan insan, ya, maka malaikat telah mempersoalkan kerana makhluk ni akan melakukan berbagai-bagai kerosakan di atas muka bumi nanti, akan menumpahkan darah. Ya. Sedangkan malaikat-malaikat ini sentiasa bertasbih memuji-muji Allah. Jadi malaikat-malaikat pada mulanya memandang kejadian insan ini adalah satu kejadian yang tak elok. Ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui, ya, apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala apabila Dia memurniakan kebaikan, hidayat kepada hamba-hambanya, ya, maka mereka akan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga apabila pada malam Al-Qadar itu dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seseorang itu sibuk dalam melakukan amalan ibadah, mentaati Allah, maka para malaikat ini pun akan turun, ya, untuk memohon kemaafan atas ungkapan mereka dahulu. Sebab dulu mereka sangka buruk dengan kita, dengan kejadian manusia ini. Ya, dulu mereka ingat manusia ini tak reti nak buat amal ibadat, nak memuji-muji Allah, ya, hanya tahu menumpahkan darah, ya, dan menanamkan kebencian, permusuhan antara satu sama lain. Ya. Namun apabila tibanya pada malam-malam bulan Ramadan, mereka nampak, oh, umat manusia ni lain rupanya. Ya. Kalau mereka ni Allah Ta'ala bagi hidayah, taufik, oh, mereka ni habis sepanjang-panjang malam mereka beribadat, maka malaikat-malaikat pun akan turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ya. Malaikat-malaikat ini pun akan turun sebagaimana diriwayatkan daripada hadis Hadrat Anas radhiyallahu anhu tadi. Apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah Jibril alaihissalam bersama satu kumpulan para malaikat memohon rahmat ke atas setiap hamba Allah yang sedang berdiri atau duduk mengingati Allah sampai ke subuh, sampai ke fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahtera, tenang, penuh sepanjang-panjang malam tu dengan amalan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa ada perkara-perkara yang melalaikan. Jadi tentang kalimat ar-ruh tadi, ada beberapa pendapat ulama tafsir, ya, berkenaan kalimah ar-ruh itu. Pendapat kebanyakan ulama ialah seperti yang ditulis di atas, iaitu bahawa ruh itu dimaksudkan adalah Hadrat Jibril alaihissalam. Ya. Allamah Razi rahmatullah alaih ada menulis bahawa pendapat inilah yang lebih sahih berbanding dengan pendapat-pendapat yang lain. Ya, ada pendapat-pendapat lain yang menyatakan, menafsirkan kalimat ar-ruh itu. Ya. Jadi disebabkan keutamaan Jibril alaihissalam, maka dia telah disebutkan secara khusus setelah para malaikat lain disebutkan. Ini tanazzalul malaikah merupakan malaikat-malaikat yang umum, ya. Dan ar-ruh itu adalah rujuk kepada malaikat yang khas, itu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi setengah-setengah pendapat yang lain pula menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ruh itu adalah satu malaikat yang sangat besar, yang khas, ya. Bukannya Jibril alaihissalam, tapi ada satu malaikat yang besar, yang khas, yang mana keadaannya ialah begitu besar sehingga meliputi seluruh langit dan bumi, ya. Yang mana bumi dan langit ini pun di hadapannya itu hanya sebesar sesuap makanan saja. Jadi besarnya malaikat tersebut, yang dimaksudkan dengan ar-ruh itu, ya. Dan ada juga pendapat yang lain bahawa ruh itu bermaksud satu kumpulan khas para malaikat yang hanya dapat dilihat oleh para malaikat lain pada malam tersebut. Ini hanya malaikat-malaikat saja yang nampak malaikat ar-ruh itu, ya. Itu pendapat yang lain. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahawa ruh itu adalah satu makhluk Allah yang khusus
yang juga makan dan minum tetapi bukanlah malaikat dan bukan juga manusia. Ini pendapat-pendapat, ya. Dan ada juga pendapat yang dimaksudkan dengan ruh itu ialah Nabi Isa AS. Kerana Nabi Isa AS adalah juga digelar sebagai ruh Allah, ya. Jadi yang dimaksudkan ruh ini menurut sebahagian pendapat, ini adalah ruh Nabi Isa AS yang turun bersama para malaikat untuk melihat amalan cemerlang umat Nabi Muhammad SAW, ya. Kerana Nabi Isa AS sedang berada di langit, kan? Bagi Nabi Isa AS diangkat ke langit, maka pada malam tersebut maka turun para malaikat bersama arwah, dan arwah itu ditafsirkan sebagai ruh Nabi Isa AS juga turun untuk apa? Melihat kecemerlangan umat Nabi Muhammad SAW yang sibuk beribadah pada malam Al-Qadar tersebut. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahawa ruh itu ialah rahmat Allah yang khas. Jadi maksud ayat Al-Quran di atas ialah apabila pada malam itu para malaikat akan turun, tanazzalul malaikah, dan selepas malaikat-malaikat itu turun, ar-ruh, iaitu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga akan turun ke atas hamba-hambanya yang sibuk melakukan amalan ibadah. Jadi selain daripada pendapat-pendapat ini, ada banyak lagi pendapat-pendapat lain, tetapi pendapat-pendapat tersebut tidaklah begitu masyhur, ya. Pendapat yang paling masyhur adalah ruh itu merujuk kepada Hadrat Jibril alaihi salam. Kerana Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan hadis yang saya bacakan tadi, bahawa pada malam Lailatul Qadar itu Jibril alaihi salam akan turun bersama satu kumpulan malaikat, dan mereka akan mendoakan rahmat untuk sesiapa sahaja yang dilihat sedang-sedang sibuk berzikir dan melakukan amalan-amalan ibadat yang lain. Jadi ada dinyatakan juga di dalam kitab Mazahirul Haq bahawa pada malam Al-Qadar itulah para malaikat telah diciptakan, dan pada malam itu juga unsur-unsur kejadian Nabi Adam AS telah mula dihimpunkan. Apakah unsur-unsur kejadian Nabi Adam AS? Ya, tanah, air, api, angin dihimpunkan. Dan pada malam itu jugalah pokok-pokok ditanam di dalam syurga. Di samping itu terdapat banyak riwayat-riwayat yang menyatakan doa-doa dan amalan-amalan dikabulkan pada malam Al-Qadar itu, ya. Kerana pada malam tersebut adalah merupakan satu malam pemurnian ke atas umat Nabi Muhammad SAW, ya. Malam pemurnian tersebut malam penuh dengan rahmat, keberkatan, ya. Kalau kita berdoa dimakbulkan, ya. Kalau kita berbuat amalan-amalan semuanya akan dilipat gandakan, ya. Ada dinyatakan juga dalam kitab bahawa pada malam itulah Nabi Isa AS telah diangkat ke langit, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam tersebut, keberkatannya itu sehinggalah terbit fajar. Ini para malaikat akan terus memberi salam, memohon doa rahmat, memohon keampunan, ya, ke atas orang-orang Islam yang sibuk melakukan amalan ibadah, ya, pada sepanjang malam Al-Qadar tersebut. Jadi setiap kumpulan malaikat tu dia akan bersilih ganti, ya. Datang dan pergi. Maksudnya dia akan turut berserta, dia akan sama-sama berserta beramal ibadah dengan umat Nabi Muhammad SAW yang sibuk, ya, beramal ibadah pada malam tersebut. Jadi inilah peluang kita, ya, dalam meraih ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya kita dapat faedah yang sebesar-besar daripada bulan Ramadan yang mulia ini, ya. Jadi untuk kita mencari malam Al-Qadar itu, baginda Rasulullah SAW telah menekankan pada malam
yang ganjil, sebagaimana sebuah hadis daripada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Hadrat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam Al-Qadar pada bilangan hari yang ganjil, fil witri, jadi pada malam yang ganjil, minal ashril awakhiri, daripada 10 hari yang akhir, min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Jadi pendapat kebanyakan ulama 10 hari terakhir itu bermula pada malam ke-21. Macam hari ni hari ke-20, maknanya lepas maghrib nanti dah masuk malam yang ke-21. Malam ni lah. Bukan malam semalam. Malam ke-20 ya. Malam ni malam yang ke-21. Jadi malam ni lah kita perlu mulakan ya, misi kita mencari malam Al-Qadar ya. Jikalau dihitung daripada malam yang ke-21, malam yang ganjil, malam yang ke-23, malam yang ganjil, malam yang ke-25, malam yang ganjil ya, malam yang ke-27, kemudian malam yang ke-29. Jadi kalau satu bulan tu ada 29 hari ke ataupun 30 hari ke, maknanya dikira daripada malam yang ke-20. Maknanya daripada malam yang ke-20 tu kita cari ya. Jadi daripada perkiraan ni, berdasarkan hadis ni, pencarian Lailatul Qadar itu hendaklah dilakukan pada malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Malam-malam tersebut hendaklah kita lebih berjaga-jaga. Jangan leka, jangan tidur, jangan sampai kita terlepas malam tersebut dengan dipenuhi amalan ibadah sampai ke subuh ya. Sekiranya bulan itu mengandungi 29 hari pun, maka malam-malam tersebutlah yang kita perlu usahakan. Kan itulah juga dikatakan sebagai 10 malam terakhir, walaupun hari itu ada 9 hari lagi ya. Jadi walau bagaimanapun, ada juga pendapat yang tidak begitu masyhur, itu pendapat Imam Ibn Hazm ya. Dia kata kalau Asyara tu 10 tu maknanya dia kena kira 10 lah. Kalau malam bulan tu ada 29 hari, maknanya dia kena kira daripada hari yang terakhir tu, maknanya malam yang ke-20 kira malam yang ganjil lah. Maknanya malam semalam lah dikira malam yang ganjil. Kalau bulan tu ada 29, maknanya malam yang ke-20, malam ke-22, malam yang ke-24, malam ke-26 dan malam ke-28 ya. Itu menurut pendapat Ibn Hazm rahmatullah alaihi. Namun pendapat itu tidaklah begitu masyhur ya. Jadi walaupun bagaimanapun, baginda Nabi SAW akan beriktikaf pada bulan Ramadan ya, khasnya pada 10 malam yang akhir itu. Untuk tujuan apa? Semata-mata untuk mencari Lailatul Qadar. Bukan kata nak pergi untuk buat ibadat sahaja tak, tapi khas untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nampak bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan kepada sahabat-sahabat dia ya, sebagai contoh teladan supaya sahabat juga meningkatkan amalan mereka pada 10 malam yang akhir itu dengan beriktikaf ya. Dan telah disepakati oleh para ulama bahawa pencarian itu bermula pada malam ke-21 Ramadan ya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan malam yang ganjil ya. Jadi malam yang ganjil mestilah malam yang ke-21, bermula pada malam yang ke-21. Jadi oleh itu pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahawa malam ganjil untuk 10 hari akhir bermula pada malam yang ke-21 adalah satu kemungkinan yang kuat ya. Dan merupakan pendapat yang lebih tepat ya, untuk kita bandingkan dengan pendapat Imam Ibn Hazm rahmatullah alaihi. Namun masih ada juga kemungkinan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam yang lain. Kita tak tahu, tak boleh kata malam yang ganjil. Kadang-kadang mungkin malam yang genap juga mungkin boleh jadi.
Kita tak tahu. Ya, mungkin malam-malam yang ke-22 ke, malam yang ke-24 ke, kalau mengikut pendapat Imam Ibn Hazm tadi, ya, mana malam-malam yang genap pun perlu kita memerhatikan sama, bermuraqabah, mengintai malam Al-Qadar. Ya. Jangan fikir nak tunggu malam raya aja. Ya, kadang kita malam raya kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan masak kuih lah, masak macam-macam juadah persediaan untuk raya. Sedangkan ya, malam raya itu adalah malam yang lebih besar fadilat dia. Ya. Malam pemurniaan hadiah, ya, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis tadi, apabila tiba hari raya Aidilfitri, Allah akan membangga-banggakan mereka kepada para malaikatnya. Ya, Allah akan membangga-banggakan. Ya. Tengok umat Nabi Muhammad SAW ni, ya, sibuk menghabiskan masa mereka dalam beramal ibadah. Jadi Nabi SAW menekankan tentang malam Al-Qadar ini kepada umat baginda Nabi SAW, ya. Dan Nabi SAW menekankan supaya dicari malam Al-Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Ya. Sebuah hadis lagi daripada Nabi SAW menyatakan tentang malam Al-Qadar ini daripada Hadrat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi SAW tentang Lailatul Qadar. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan pada 10 malam yang akhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29, ataupun pada malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ini pada malam raya tu, ya, malam yang terakhir daripada bulan Ramadan tu. Sesiapa yang bangun beribadat pada malam-malam itu dengan iman dan ihtisab, ini mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, semua dosanya yang terdahulu akan diampunkan. Jadi apabila Allah Taala nyatakan dosa diampunkan ni, ya, menurut ijma' ulama, ya, hanya dosa-dosa kecil, ya. Kerana dosa-dosa besar tidak akan diampunkan melainkan dengan bertaubat. Jadi kita ambillah peluang, ya, dalam malam-malam terakhir bulan Ramadan ni kita bertaubat atas segala dosa-dosa kita yang terdahulu, ya, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dosa-dosa yang kita sedar, dosa-dosa yang kita tak sedar, yang dilakukan secara sembunyi ataupun terang-terangan. Kerana kita telah diperingatkan supaya mempertingkatkan 4 amalan pada bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW pernah memperingatkan para sahabat dia, ya, supaya melakukan 4 amalan pada bulan Ramadan. Ya, 2 jenis zikir dan 2 jenis doa. Apakah 2 jenis zikir itu? Dan apakah 2 jenis doa itu? Ya, yang pertama, zikirnya adalah La ilaha illallah, yang perlu kita perbanyakkan, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keyakinan kita, dan banyakkan berzikir dengan kalimah La ilaha illallah tersebut, ya, pada bulan Ramadan ini. Dan sampai itu kita perbanyakkan istighfar, ya, istighfar dan taubat sekali, ya. Maka dengan harapan segala dosa-dosa kita terdahulu itu akan diampunkan, ya. Jadi mudah-mudahan segala dosa-dosa kita maupun yang kecil dan yang besar juga Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan, ya. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu, baginda Rasulullah SAW menyatakan, ialah keadaan terang dengan langit yang bersih. Wa min amaratiha annaha lailatun baljatun safiyatun sakinatun sajiyatun la harratun wala baridatun ka'anna fiha qamaran saqi'an wala yahillu linajmin an yurma bihi tilka al-lailata hatta as-sabahi.
Antara tanda-tanda malam Al-Qadar itu apabila berlaku ialah keadaan terang dengan langit yang bersih, ya. Tenang lagi suci, sunyi, ya. Tidaklah terlalu panas dan tidak terlalu sejuk cuaca, seolah-olah bulan sedang memancar kerana banyak nur kerohanian. Cerah langit walaupun gelap, walaupun malam, ya. Malam Al-Qadar, bukannya siang Al-Qadar, ya. Kalau siang dah tentulah cerah, ada matahari. Ni malam tapi cerah, ya. Disebabkan nur kerohanian, ya. Bintang-bintang tidak digunakan untuk melontar syaitan pada malam itu sehinggalah ke pagi. Itu antara tanda-tandanya. Kemudian apa lagi tanda-tandanya? Wa min amaratiha anna asy-syamsa tatla'u sabihataha la syu'a'a laha mustawiyatan ka'annaha al-qamaru lailatal badri. Wa harrama Allahu 'ala asy-syaitani an yakhruja ma'aha yawma idzin. Ini antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu lagi ialah sesungguhnya matahari akan terbit keesokan paginya tanpa cahaya yang bersinar kuat, ya, nampak seolah-olah macam mendung, ya, penuh dengan kabus ataupun awan, ya. Matahari terbit dalam bentuk satu bulatan yang rata seperti bulan purnama, iaitu cahaya matahari itu nampak bulat lingkaran itu disebabkan seliputi dengan mungkin awan, ya, ataupun malaikat-malaikat. Kerana malaikat-malaikat apabila turun pada malam tersebut, malam Al-Qadar itu sampai ke fajar, salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan syaitan untuk keluar bersama matahari pada hari itu. Sebab apa? Penuh dengan malaikat-malaikat, ya. Jadi inilah perlu kita usahakan, ya, dalam 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ini, supaya kita dapat meraih kebaikan yang sebesar-besarnya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pemurnian malam Al-Qadar ini hanya dikurniakan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita fahami, perlu kita sedar, ya. Umat-umat terdahulu tak ada peluang ini, ya, dan kita pun tak tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Adakah dapat lagi 10 tahun, ya. Adalah tahun-tahun yang lepas tak pernah dapat, haram satu hari pun tak pernah, malam Al-Qadar pun tak pernah duduk, ya. Sibuk dengan masak lemang, nak cari rendang dan sebagainya, ya, buat ketupat, ya. 10 hari nak cari baju raya, nak cari perabot-perabot raya, nak kemah rumah, nak susun rumah, nak balik kampung, semua sibuk, mana ada masa nak buat ibadat, ya. Jadi kita gunakanlah peluang yang ada ni. Kalau kita tak disibuk, ya. Kalau orang sibuk nak buat macam mana? Ya, ada kerja nak kena buat, ya. Bagi yang tak sibuk tu, insya-Allah, mudah-mudahan kalau yang sibuk pun cuba kita lapangkan masa kita, ya. Kalau siang bekerja, malam tu kita iktikaf di masjid, ya. Jangan iktikaf kat rumah pula. Rumah dia bukan iktikaf, tuan-tuan, ya. Dekat rumah bukan tempat iktikaf, rumah tempat tidur, ya. Iktikaf di masjid, ya. Insya-Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk kita meraih ganjaran yang besar, peluang yang Allah Taala sediakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Sebuah hadis yang terakhir untuk saya bacakan pada pagi ini, hadis daripada Hazrat Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه كذا في المشكاة. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Majah dan Imam Tirmizi, dan ini adalah hadis yang sahih, ya, bahawa Hadrat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau telah berkata,
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada saya sekiranya saya tahu malam manakah Lailatul Qadar, apakah doa yang sepatutnya saya pohon pada malam itu?" Ya, kalau saya menemui malam Lailatul Qadar itu, saya nak doa apa? Ya, bertanya Siti Aisyah pada hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Quli, katakanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu doa dia, ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, innaka afuwun tuhibbul afwa, dan Engkau suka mengampun, ya. Engkau sukakan pengampunan, suka memberi ampun, suka orang yang minta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku, ya. Itu doa khas untuk kita bacakan, ya, memohon keampunan atas dosa-dosa kita, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang sifatnya memberikan pengampunan. Jadi kalau kita tidak memohonkan keampunan, bagaimana kita nak dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pemurniaan, ya, dapat kita bangun malam, ya, persiapkan diri kita beramal ibadah pada malam-malam yang akhir daripada bulan Ramadan ini, ya, khasnya pada malam-malam yang ganjil. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada diri saya, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari sekalian, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beri kebaikan yang besar kepada kita, ya. Kerana dengan fadilat beramal pada malam tersebut, satu malam saja dapat mengatasi amalan yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, ya, yang berjihad selama 1000 bulan, yang beribadah sepanjang-panjang tahun sehingga melebihi 80 tahun, ya, yang tak mampu untuk kita laksanakan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri saya, ya, dapat beramal, dan tuan-tuan, ya, dan kita sampaikanlah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri, ya. Apa yang baik semoga kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Kita tutup majlis kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa li walidayya wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. Dia untuk malam Al-Qadar ni setahun sekali je ada. Tak, dalam setahun ada sekali, satu malam saja ada. Jadi kalau kita hidup 70 tahun, bermakna kita ada peluang untuk meraihnya 70 kali. Tapi tak tolak waktu kita akhir balik pun dah 15 tahun. Kan? Kita baru nak besar pun, nak dewasa pun dah dekat 15 tahun, 30 tahun. InsyaAllah. Cuma Allah nak tengok kita nak cari ke tak nak cari. Jadi insyaAllah. Peluang tu. Ya, insyaAllah. Tapi kalau kita tiap-tiap malam daripada 10 malam akhir tu, kita usaha kan. Kita dah start daripada maghrib tu, kita dah semayang berjemaah sampai semayang isyak berjemaah kan. Kita dapat semayang tarawih sekali kan. Sampai kalau tengah-tengah malam tu kita tidur sekejap pun tak apa. Yang penting kita dah mendirikan malam tu dengan ibadah. Daripada solat maghrib tu lagi dah kira dah. Mana kita dah lakukan ibadah yang fardu tu kita dah tunaikan. Kalau kita dapat penuhkan lagi lepas sampai ke subuh tu, sampai sebelum subuh tu dengan tilawah Quran ke kan, maka itu lebih afdal. Sama-sama insya-Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita. Ya betul. Yalah. Ya betul. Jangan lepaskan insya-Allah. Ya. Sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.